Sebab turun ayat Al-Quran. Next. Okey. Itu berkaitan dengan Makki dan Madani. Seterusnya, sebab turun ayat Al-Quran. Ketika sesuatu ayat diturunkan, kalau ada sebab, ada peristiwa yang mana disebabkan peristiwa itu, ayat pun turun. Maka itu dinamakan sebab turun ayat. Dia ada dua jenis kebiasaannya. Satu, ada satu situasi, lalu ayat Quran turun. Itu dinamakan sebab. Sebagai contoh, apabila Nabi datang ke atas bukit, lalu Nabi seru para orang-orang ahli bait, kalau aku cakap kepada kamu ada tentera berkuda yang datang daripada belakang dan nak memusnahkan kita, kamu percaya atau tidak? Orang Quraisy kata, ya, kami percaya. Kemudian Rasulullah kata, aku adalah Rasul, kamu mesti beriman dengan aku. Abu Lahab kata, tabbat yadak ya Muhammad. Celakalah tangan engkau, wahai Muhammad. Allah balas, tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Ini ayat ni kan. Ayat ni. Ayat yang mana Allah meletakkan cabaran tertinggi kepada Abu Lahab. Bila Allah kata tangan dia celaka, ertinya apa? Ertinya Allah bagi jaminan dia memang kafir. Kalau Abu Lahab nak buktikan Al-Quran tu salah, apa dia perlu buat? Dia masuk Islam je. Dia masuk Islam, dia cerita. Dia boleh kata, ni Al-Quran salah. Al-Quran kata, aku celaka tapi aku dah masuk Islam. Tapi Allah sebut, tabbat yada abi lahabin wa tab. Tangannya celaka dan dia memang ditakdirkan tak masuk Islam sampai sudah. Mukjizat tinggi ayat ni. Sehingga Allah letakkan cabaran itu kepada Abu Lahab pun dia tak mampu. Yang kedua, kadang-kadang orang bertanya soalan kepada Rasulullah. Orang tanya soalan, Nabi tak boleh jawab. Kemudian Allah turunkan ayat untuk jawab soalan itu. Sebagai contoh, ayat ni. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah mendengar suara perempuan yang tujadiluka fi zawjiha. Berdebat dengan Rasul tentang suaminya. Khawlah binti Sa'labah. Datang kat Rasulullah. Ya Rasulullah, suami aku ni telah melakukan kesalahan zihar. Zihar ni maksudnya dia sebut bahawa bahagian aurat aku sama seperti ibu dia. Itu tak tulis. Maksudnya, orang Arab, mereka gunakan istilah zihar ni. Kalau seorang lelaki tak mahu kat isteri dia, dia akan kata, bahagian belakang kau sama macam ibu aku. Jadi haram isteri dia untuk dia. Kalau dia nak marah isteri dia akan buat macam tu. Untuk seksa isteri dia. Bila dia kata macam tu, artinya dia tak boleh bersama dengan isteri dia, jadi isteri dia terseksa. Laki tak apa, laki boleh kahwin banyak. Perempuan dia seorang tu ya, dia terseksa. Maka laki kepada Khawlah binti Sa'labah ni, Aus bin Samit. Aus betul ke? Apa nama laki Khawlah? Tak ingat lah. Aus kan, kalau tak silap. Laki kepada Khawlah, dia pergi cakap benda tu dekat Khawlah binti Sa'labah. Maka Khawlah datang kat Rasulullah. Ya Rasulullah, suami aku ni, dia ni sayang kat aku. Kami dah habiskan masa muda bersama dan dah ada anak dan sebagainya. Lalu dia ucap benda ni kepada aku. Apa hukumnya? Kata Rasulullah, alaiki bit talaq. Jatuh talak kepada engkau. Khawlah kata, tak Rasulullah. Dia tak sengaja. Dia saja dia cakap. Nabi kata, alaiki bit talaq. Jatuh talak. Khawlah kata, kami dah lama dah berkahwin. Takkan jatuh talak kena bercerai tiba-tiba. Nabi kata, memang jatuh talak lah. Cakap lama-lama, maka Allah turunkan ayat. Qad sami'a Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allah dengar apa yang Nabi cakap dengan perempuan itu, lalu Allah turunkan hukum khas untuk zihar. Sama juga orang Yahudi test Nabi. Orang Yahudi dah tahu dah Nabi takkan jawab tentang roh. Nabi tak tahu. Maka Yahudi test Rasulullah. Mai-mai tanya Rasulullah, ya Rasulullah, roh ni macam mana? Rasulullah pun, okey, nanti aku jawab. Maka Allah turunkan ayat, qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ruh itu adalah urusan Tuhan aku dan aku tidak diberikan ilmu tentang ruh melainkan sedikit sahaja. Orang tanya, Nabi jawab soalan. Itu juga sebab nuzul. Next. Okay. Ayat Al-Quran, ada sebahagian ayat yang ada sebab nuzul Al-Quran, tapi bukan semua ayat. Ada ayat yang kita tak tahu sebab, kita jangan reka sebab sendiri.
Al-Fatihah, kita tak tahu sebab apa dia turun. Kita jangan mereka. Ada orang sufi dia mereka, Fatihah ni turun sebab itulah sebab ni. Tak ada, kita tak tahu. Yang tak tahu, kita tak tahu. Wal as, kebanyakan ayat kita tak tahu. Jadi jangan reka. Dan kebanyakan ayat yang kita tahu sebab nuzul adalah ayat Madaniyah. Tapi suasana ketika ayat itu diturunkan, kita tahu. Suasana ketika di Mekah, umat Islam kena tekanan, umat Islam ditindas, Nabi dipulaukan dan sebagainya. Itu suasana. Maka Allah turunkan surah Yusuf untuk kuatkan hati Nabi. Supaya Nabi tahu, aku bukan seorang kena seksa. Yusuf pun kena seksa dahulu. Ada faedahnya. Tapi sebab tak ada. Jadi ini beza di antara sebab dan juga suasana yang mengiringi ayat itu turun. Semua ayat Al-Quran, kita boleh kaji. Ada suasana, ada ketika bila ayat itu turun. Zaman, ada faktor zaman, ada faktor tempat. Tapi sebab belum tentu ada. Bukan semua ayat ada sebab khas yang turun bersama dengan ayat itu. Next. Okay. Apa faedah tahu sebab turun ayat? Pertama sekali, kita tahu hikmah penurunan hukum syariah. Tahu hikmah hukum turun. Kita kalau kadang-kadang baca ayat je, tapi kita tak tahu apa faedah ayat ni turun. Ayat ni tuju dekat siapa? Tak tahu. Tapi apabila ayat tu turun, kita tahu sebab apa ayat tu turun. Dia memberi hikmah. Nabi minta doa dalam perang Badar, ya Allah, bantulah tentera Islam. Maka Allah turunkan ayat, inni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Aku kuatkan kamu dengan 1000 malaikat yang turun membantu kamu. Kita kalau baca ayat Quran ya, surah Al-Anfal, tak rasa. Oh, Allah turunkan malaikat. Itu je. Tapi bila tengok kisah, sebab apa ayat tu turun? Ketika tu orang Islam 300 orang nak lawan dengan 1000 orang Quraisy. Orang Islam kuda 2 ekor, Quraisy kuda 100 ekor. Ramai. Maka Allah turunkan ayat ni, kita nampak ada hikmah. Kita nampak hikmahnya. Yang kedua, sebagaimana kita sebutkan juga tadi, dia menceritakan tentang kepentingan ayat diturunkan pada suasana tertentu. Kepentingan. Nabi duduk dalam surah Al-Hujurat. Nabi duduk bersama dengan Abu Bakar dengan Umar. Abu Bakar dengan Umar bergaduh. Bani Tamim datang. Abu Bakar kata yang datang ni seorang lelaki ni. Umar kata, tak, bukan orang tu. Orang lain yang datang. Maka mereka pun bising depan Rasulullah. Abu Bakar kata, engkau ni Umar memang nak beza dengan aku je. Umar kata, tak, memang orang lain yang datang. Bising, gaduh. Allah turunkan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu angkat suara lebih daripada suara Nabi. Dan jangan kamu bercakap kuat dengan Nabi sebagaimana kamu cakap sesama kamu. An tahbita a'malukum wa annakum la tash'urun. Itu akan menyebabkan amalan kamu terbatal dalam keadaan kamu tak sedar. Jadi, kita tahu kepentingan bila ayat itu turun. Yang ketiga, sebab ni juga membantu kita faham erti ayat Al-Quran. Faham apa yang dimaksudkan dengan ayat itu. Kadang-kadang kita baca ayat Al-Quran, kita faham lain. Tapi sebab, bila tengok sebab ayat itu turun dan sebagainya, kita faham maksud ayat itu lain. Sebab nuzul, apabila ayat itu turun, sahabat berbincang apa dengan Rasulullah, dia membantu kita untuk faham betul apakah yang dimaksudkan dengan ayat itu. Okay, seterusnya mengetahui sirah. Bila baca Al-Quran, baca sababun nuzul, kita tahu bahawa ayat ini turun pada peristiwa tertentu, membantu kita untuk ingat sirah. Dan bantu untuk bezakan Makkiyah dan Madaniyah. Bila tahu sebab, kita tahu sebab tu berlaku masa bila. Selepas hijrah ataupun sebelum hijrah. Dia juga membantu kita dalam nasikh wal mansukh. Kita tahu ayat ni turun dulu, ayat ni turun kemudian. Jadi kita tahu hukum apa yang diamal dan hukum apa yang dibatalkan. Sebab tu Allah sebut di dalam Al-Quran, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Kami tidak membatalkan satu hukum ataupun meninggalkan hukum itu, melainkan kami datang yang lebih bagus daripada itu ataupun gantikannya. Macam mana kita nak tahu? Kena tahu sababun nuzul. Ayat mana datang dulu, ayat mana datang kemudian. Next. Cara untuk mengetahui sababun nuzul,
secara ringkasnya kita kata ada 3 cara. Pertama hadis, kedua perkataan sahabat, ketiga perkataan tabi'in. Perkataan sahabat dan tabi'in ada perbahasan yang panjang. Perkataan sahabat ni, para sahabat, kalau mereka bercakap tentang bab yang kita kata confirm mereka tak reka sendiri, kita terima. Confirm. Para sahabat takkan reka cerita. Sebagai contoh, Ali cerita Nabi Nuh. Kita tahu Ali tak duduk zaman Nabi Nuh pun. Jadi confirm cerita tu diambil daripada Rasulullah. Kalau para sahabat cerita tentang benda yang mungkin ijtihad mereka. Wa minan nas mayattakhidul lahwal hadis. Ada di kalangan manusia yang menjadikan perkataan-perkataan yang lara untuk menyesatkan manusia. Ibnu Mas'ud kata perkataan lara ni lagu. Kita kata itu mempunyai unsur bahawa itu ijtihad dia. Cara dia faham ayat tu boleh diterima, boleh ditolak. Tapi kalau sahabat bercakap tentang benda yang kita kata confirm mesti diambil daripada Rasulullah, itu diterima. Yang ketiga, perkataan tabi'in. Perkataan tabi'in bukanlah sumber yang kuat. Tapi kalau dah tak ada apa-apa, boleh digunakan. Next. Okey, ini yang terakhir untuk slide ni. Bila kita berdepan dengan ayat Al-Quran, walaupun kita tahu sebab ayat itu turun, kita beramal gunakan lafaz yang umum bukan dengan sebab yang khusus. Contohnya ayat ni, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarlah kamu Al-Quran dan juga fastami'u lahu wa ansitu, diam, dengar dan diam. Mudah-mudahan kamu berjaya. Allah sebut di dalam Al-Quran. Ayat ni turun sebab apa? Sebab Nabi baca Al-Quran dalam solat. Sahabat baca kat belakang, bising. Nabi baca, sahabat baca. Maka Allah turunkan ayat. Wa idza quri'al Qur'an. Apabila dibacakan Al-Quran, dengar dan juga diam. Maksudnya dalam solat. Boleh tak boleh kita nak amalkan di luar solat? Orang baca Al-Quran, orang lain mesti diam. Boleh. Hukum diambil daripada umum, bukan khas. Walaupun ada sebab yang khas, hukum dia umum. Kecuali ada petunjuk yang menunjukkan bahawa ayat ni merujuk kepada orang-orang tertentu, spesifik. Dalam bab tu kita kena spesifik. Contohnya ayat ni, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Kamu akan mendapati bahawa orang yang paling dekat hati mereka dengan orang beriman adalah orang yang mengucapkan kami ni adalah Nasrani. Dzalika bi anna minhum qissisin wa ruhban. Kerana di antara mereka itu ada padri-padri yang ceritakan kepada mereka dan sebagainya. Ayat ni umum ke tak? Boleh tak kita nak kata, oh, Kristian lagi bagus daripada orang-orang lain, Cina, Hindu? Kita kata tak. Ayat ni khas turun cerita tentang Najasyi. Tak boleh umumkan maksud dia sebab dia spesifik. Turun kepada orang tu. Tapi dalam ayat-ayat yang lain, kita amalkan secara umum. Saya ingat insya-Allah setakat ni dulu untuk slide yang pertama. Penurunan Al-Quran. Quran turun, bagaimana sejarah penurunan Al-Quran dan juga Makki Madani. Begitu juga dengan sebab turun ayat Al-Quran. InsyaAllah kita berhenti sekejap untuk sebelum kita sambung slide yang kedua oleh Ustaz Abu Hafiz lepas ni. Soalan mungkin kita hujung nantilah sekali. Jadi, okay, setakat ni dulu. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.